Singapura akan menjadi tapak bagi cara baru untuk menghasilkan lebih banyak vaksin pada kadar lebih pantas. Syarikat gergasi farmaseutical Britain GSK akan membangunkan sebuah kemudahan penghilangan baru di sini untuk vaksin hepatitis B. Bernilai 343 juta dolar, syarikat itu juga akan memindahkan seluruh penghilangan vaksinnya ke sini. GSK menyatakan kemudahan baharu yang akan dibina itu dapat menyingkatkan proses sebanyak 4,5 hari lantas membolehkannya meningkatkan lagi penghasilan. We're using more advanced technologies, and that will minimize risk of contamination, and that it also means that the product that we make will always be made on time, reliable supply, and then our patients will always be able to get the vaccines that we make. Apabila kemudahan itu dibuka pada 2027, ia suatu pemangkin untuk memacu usaha global bertindak menentang hepatitis B. Ini sedang Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mahu mengurangkan kes jangkitan baharu dengan sebanyak 90% menjelang 2030. Vaksinasi menjadi tunjang kepada matlamat tersebut. Hepatitis B adalah virus hepatitis manusia yang lazim dijangkiti menjejas 4% penduduk Singapura. Di seluruh dunia, terdapat sekitar 300 juta pengidap kronik penyakit itu dengan 75% dikesan di rantau Asia Pasifik. Dianggarkan antara 25 hingga 50% pengidapnya mati awal sebelum usia kematian purata sama ada akibat kegagalan hati atau bara hati. Kemudahan baharu itu akan mewujudkan lagi 100 pekerjaan di tapak GSK sedia ada di Tuas. Menteri Perdagangan dan Perusahaan Gan Kim Yong berkata, pelaburan baharu menekankan kedudukan negara sebagai sebuah lokasi untuk inovasi bioperubatan. Biopharmaceutical companies such as GSK have a critical role to play in improving Singapore's preparedness and resilience in dealing with future pandemics, drawing on your deep bench of innovation and talent. Dengan proses penghilangan lebih singkat, GSK menyatakan kemudahan baharu itu juga lebih mesra alam. Sistem tenaga akan dapat menjimatkan 800 megawatt jam setiap tahun, iaitu sama seperti membekalkan tenaga untuk 200 flat. Ukur tara kelayakan bagi mendapatkan bantuan kewangan ComCare akan disimak mulai Isnin depan. ComCare adalah jaringan keselamatan sosial bagi isi rumah berpendapatan rendah. Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga MSF mengumumkan ia akan memansuhkan penggunaan jumlah pendapatan isi rumah dan sebaliknya menggunakan pendapatan per kapita sebagai ukuran kelayakan. Ini bermakna para pemohon dengan pendapatan bulanan per kapita sehingga $800 layak menerima bantuan kewangan di bawah ComCare. Rasnya buat masa ini adalah $650 per kapita. MSF menyatakan penggunaan per kapita isi rumah lebih menggambarkan perbelanjaan asas dengan lebih tepat lagi dan ia berbeza-beza mengikut saiz isi rumah. With a family of four, who perhaps have a per capita income of maybe about 1,200 or so, they already struggle on a day-to-day basis of putting maybe getting free meals or paying their bills fully. And now I think with inflation, I guess the amount of debts that are being chalked up will be much faster. Garis panduan baru ini akan diguna pakai bagi 3 skim ComCare bergantung kepada tempoh bantuan diperlukan. Namun nilai pendapatan bulanan keluarga bagi setiap orang bukan satu-satunya faktor melayakkan keluarga itu untuk mendapat bantuan. Pejabat-pejabat khidmat sosial SSO akan melakukan semakan menyeluruh dan faktor-faktor lain seperti jumlah duit simpanan dan sama ada mereka dibantu ahli keluarga lain juga akan diambil kira. We are now able to consider a lot more factors such as the medical condition, their mental health, how it affects their ability to work, and how much work can they take in. And therefore, even for families who are indeed very willing to work, sometimes their increment is actually very little compared to the rising cost, and I think more families will be able to benefit now. Gaji persekitaran bekerja dan aturan kerja fleksibel adalah antara faktor penting yang dipertimbangkan belia hari ini semasa mencari pekerjaan. Demikian menurut satu kajian terbaru Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan NTUC.
Sekitar 10,500 individu berusia antara 17 hingga 25 tahun ditinjau sepanjang tempoh setahun. Saudara, kajian tersebut mendapati gaji merupakan faktor paling penting bagi lebih 23% belia sebelum menyertai sesebuah syarikat. Jadual kerja yang fleksibel dan aturan kerja dari rumah turut diberi pertimbangan utama. Kebanyakan belia yang ditinjau mengatakan sokongan kesejahteraan mental di tempat kerja adalah penting. Namun, sesetengah daripada mereka yakin bahawa lebih banyak lagi boleh dilakukan dalam aspek ini di tempat kerja. Sementara itu, saudara, pementoran atau bimbingan merupakan antara sumber paling penting untuk belia memulakan dan maju dalam kerjaya masing-masing. Menurut mereka, pendampingan dengan karyawan serta lebih banyak bantuan kewangan untuk menjalani latihan dan mengasah kemahiran juga menjadi faktor penting. Dalam pada itu, para belia tidak lama lagi boleh mendapatkan lebih banyak sokongan bagi membantu peralihan mereka meniti ke alam pekerjaan di bawah satu program bimbingan yang diperluas. NTUC merancang melibatkan sekitar 1,200 pembimbing atau mentor dalam tempoh 3 tahun akan datang. Para pembimbing ini juga dipilih dari pelbagai sektor, terutama sektor pekerjaan yang popular dalam kalangan belia seperti sektor kewangan, ICT dan perniagaan. Program ini diharap dapat mengisi kekurangan khidmat bimbingan sedia ada. Khidmat-khidmat ini dianggap tidak dikhaskan untuk industri yang sesuai dan lazimnya tidak mempunyai struktur sesuai untuk melengkapi para mentor dengan kemahiran-kemahiran membimbing para belia. NTUC juga merancang untuk mencipta lebih banyak modul latihan bagi para pembimbing dan juga menyediakan pensijilan profesional bagi para pembimbing industri. Sesi bimbingan boleh dijalankan secara online ataupun fizikal. Tinjauan pasukan bertindak belia mendapati lebih separuh daripada belia yang ditinjau mahukan seorang mentor sebelum tamat pengajian mereka ataupun dalam tempoh 3 tahun setelah menyertai alam pekerjaan. Mereka juga mahukan mentor yang boleh mereka hubungi secara terbuka dan yang menawarkan peluang menjalin rangkaian. Mereka juga mahukan mentor yang sudah bekerja di dalam industri pilihan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Program bimbingan anjuran NTUC ini akan berjalan selama sekitar 4 bulan. Lebih daripada 75% pekerja Melayu Islam berminat untuk menimba kemahiran ilmiah dan insaniah. Demikian dapatan satu kajian berhubung pekerjaan dan daya kerja yang dijalankan Yayasan Mendaki. Dapatan kajian itu dikongsikan di Simposium Mendaki 2023 dengan tema memikirkan semula pekerjaan siang tadi. Golongan yang bekerja dan yang tidak mempunyai penerimaan yang berbeza terhadap pembelajaran kemahiran baru. Kajian oleh Mendaki ini mendapati individu yang bekerja bersikap positif terhadap peningkatan kemahiran. Lebih daripada 75% menyatakan minat untuk memperoleh lebih daripada satu kemahiran ilmiah seperti kemahiran komputer dan pengurusan. 5% ni amat baiklah di mana kita melihat vast majority antara pekerja kita ingin meningkatkan kemahiran mereka. Ini juga memberi signal di mana mereka sedarilah akan trend-trend terkini. Ada satu kekhawatiran di mana masyarakat Melayu kita mempunyai persepsi lah di mana mereka tidak begitu mengetahui tentang skills ataupun kepentingan meningkatkan kemahiran mereka. Tapi hari ini apabila kita melihat dari segi kesedaran tinggi, tapi adakah mereka mempunyai cabaran-cabaran yang lain, dan di sini kita inginlah mendekati mereka. Encik Zaki Muhammad bagaimanapun berkata, mereka yang bekerja dalam sektor operasi mengalami cabaran untuk hadiri latihan formal. Jadi bagi mereka yang bekerja dalam pekerjaan operasional atau di kilang, mereka mempunyai cabaran untuk meluangkan masa dalam masa pekerjaan ataupun di luar pekerjaan untuk mendapatkan latihan supaya mereka dapat meningkatkan lagi kemahiran. Ada dan mereka juga mahu memasuki sektor yang lain atau sektor yang berkembang. Tapi ini juga memerlukan masa lah, oleh kerana mereka perlu mendapatkan latihan dalam aedan yang baru ataupun teknologi yang baru.
Encik Zaki berkata dapatan tersebut akan membantu Mendaki memperhalusi lagi program-program sokongan untuk menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat yang dijalankan dengan kerjasama rakan kongsi bidang tumpuan keempat M3 dan agensi nasional seperti NTUC. Kajian itu dijalankan sepanjang 6 bulan tahun lalu melibatkan 1,000 responden. Hasil kajian itu juga mendapati 55% responden melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kelayakan mereka, manakala 29% mendakwa tidak berada dalam industri pilihan mereka. 3 industri pilihan utama adalah yang berkaitan pentadbiran dan perkhidmatan, sokongan, pendidikan dan profesional, saintifik serta teknikal. Dapatan kajian itu dikongsi dan sebahagiannya dibincangkan hampir 300 peserta simposium mendaki siang tadi. Mereka terdiri daripada para penyelidik, penggubal dasar, karyawan dan rakan kongsi masyarakat. Acara yang diadakan buat kali ke-7 itu turut diserikan lagi dengan kehadiran tetamu terhormat Menteri Tenaga Manusia Tan See Leng. Beliau menarik perhatian bahawa kadar pengangguran penduduk merosot kepada 2,5% pada Mac tahun ini, lebih rendah daripada para sebelum pandemik. Menurutnya, Mendaki adalah rakan kongsi aktif dalam usaha untuk membantu menyediakan rakyat Singapura untuk peluang baru. Acara ini merupakan sebahagian daripada kempen Raikan Ilmu oleh Mendaki.